ungkapan ataupun sebutan-sebutan kata-kata yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali ini lebih berhak lagi daripada Sayyidina Abu Bakar, lebih berhak lagi daripada Sayyidina Umar, lebih berhak lagi daripada Sayyidina Uthman. Di zaman Sayyidina Umar, di zaman Sayyidina Uthman, artinya keadaan suasana berkembangnya fitnah ni lebih luas lagi, lebih mudah lagi berbanding dengan di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar orang tidak berani nak menimbulkan fitnah yang seumpama ini. Kalau ada, dia akan bereskan pada itu. Di zaman Sayyidina Abu Bakar pun sedemikian juga. Tidak ada orang yang cuba nak menzahirkan kata-kata ataupun ungkapan-ungkapan yang seolah-olah melahirkan sifat nifaq ataupun sifat riddah, sifat keluar daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi zaman Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar seorang yang lemah lembut, seorang yang pemurah, seorang yang amat berkasihan, berkasih sayang. Jadi dia tidak begitu tegas sangat. Maka inilah yang menimbulkan, yang menyebabkan, yang membawa orang-orang yang golongan seperti golongan murtadin tadi, ataupun seperti golongan yang suka yang menimbulkan sifat at-tasyayyuh kepada Sayyidina Ali. Orang inilah yang cuba menimbulkan fitnah-fitnah di zaman Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian timbul golongan-golongan yang bukan hanya sekadar mengkritik dengan mulut ataupun bukan hanya sekadar menimbulkan fitnah-fitnah yang dilontarkan, yang disebarkan ataupun yang diwar-warkan di kalangan orang Islam, malah sudah timbul satu kelompok yang lebih ekstrim lagi, iaitu mereka bergerak daripada bumi Mesir untuk menentang Sayyidina Uthman, dan natijahnya mereka membunuh Sayyidina Uthman di dalam satu peristiwa pembunuhan Sayyidina Uthman Khalifah yang ketiga di rumahnya di Madinah Al-Munawwarah. Diceritakan bahawa kepala yang memimpin ataupun yang mendalangi secara terang dan ataupun secara tidak terang ialah mereka yang tidak senang dengan Islam di zaman Umar dan di zaman Abu Bakar. Mungkin Abdullah bin Sabah di antara tokoh yang memimpin ataupun yang menggerakkan pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Baik. Kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu merupakan di antara qasimah, di antara peristiwa yang menimbulkan keretakan di kalangan ummah Islamiyah. Di dalam daripada peristiwa kematian Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, timbul dua kelompok budak di kalangan orang Islam. Satu kelompok yang meminta supaya dibawa ke hadapan mereka yang membunuh Sayyidina Uthman. Kemudian ada satu kelompok yang lain yang mempertahankan, mungkin ini disebutkan sebagai Ali radhiyallahu anhu. Namun demikian
bukan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang menyembunyikan ataupun yang memberi perlindungan suaka kepada pembunuh Sayyidina Uthman. Walaupun terdapat orang yang bersimpati dengan pembunuh Sayyidina Uthman tadi berada di dalam kelompok Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tetapi Sayyidina Ali tidak mempertahankan atau memberi suaka dan perlindungan kepada pembunuh Sayyidina Uthman. Dua kelompok ini, yang pertama disebutkan sebagai Muawiyah radhiyallahu anhu, dan satu kelompok lagi ialah Ali radhiyallahu anhu. Ali yang pertama setelah dipersetujui oleh majoriti pada ketiga itu supaya menjadi khalifah ganti selepas kewafatan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Manakala Muawiyah yang berada di Syam, yang sebelum ini telah dilantik oleh Sayyidina Uthman sebagai amir, sebagai amir, sebagai governor bagi pihak Khalifah Islamiyah di negeri Syam. Setelah wafatnya, matinya Uthman, wallahu a'lam bishawab, oleh kerana Uthman ini daripada keturunan Umayyah, maka ada sedikit sebanyak seperti perasaan sentimen asabiyah, bukan asabiyah jahiliyah, tapi ada juga kebenaran, sebab dia meminta supaya dihadapkan mereka yang merancang atau mereka yang membunuh Sayyidina Uthman ini ke pihak pengadilan. Tapi Sayyidina Ali mempertahankan. Jadi seolah-olah ada dua kelompok ini yang bertarik tali. Namun Sayyidina Ali di zaman Sayyidina Ali, Muawiyah belum lagi bergerak untuk menentang Sayyidina Ali. Tapi setelah Sayyidina Ali dibunuh oleh musuh Islam, maka dilantik pula ataupun digantikan dengan anaknya bernama Al-Hasan. Kemudian Al-Hasan ini lebih senang lagi untuk meredakan kegawatan yang berlaku di kalangan ummah Islamiyah ini, untuk menyerahkan kuasa ini kepada Muawiyah. Tahun itu dikenal sebagai Amul Jamaah. Amul Jamaah artinya bercantumnya ummah Islamiyah setelah berlaku keretakan di antara dua kelompok ini. Baik. Tetapi ada kumpulan yang tidak senang dengan tindakan Al-Hasan ini, sehingga ada di kalangan yang kita sebut sebagai golongan Syiah ini menyebutkan bahawa Al-Hasan ini telah memalukan telah memalukan ummah Islamiyah kerana dia menyerahkan kuasa ini kepada orang yang tidak selayaknya pada dakwaan mereka. Mana dia kejam.